Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair, amma ba'd. Sidang muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dan rahmatnya dapat kita sekali lagi bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang diadakan di masjid ini. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung bacaan kitab Penawar Bagi Hati, yang mana kita sudah pun masuk pada bahagian yang ketiga ataupun kitab yang ketiga yang menyatakan tentang segala sifat-sifat yang dipuji oleh syarak ataupun sifat-sifat mahmudah. Jadi malam ini kita akan masuk bab yang pertama yang membincangkan tentang sifat-sifat ini. Bab pertama ini pengarang kitab akan mulakan dengan sifat yang pertama, iaitu taubah. Tuan-tuan yang ada kitab boleh melihat muka surat 62. Muka surat 62 kata muallif rahimahullah ta'ala, bab yang pertama pada menyatakan taubat. Taubat ini apa hukumnya? Taubat hukumnya wajib, ya, kerana berdasarkan kepada hadis-hadis dan juga ayat-ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan kita supaya segera bertaubat daripada dosa. Itu yang pertama. Maka sebab itu dalam ilmu tasawuf, ulama-ulama tasawuf meletakkan taubat ini sebahagian daripada sifat-sifat yang dipuji oleh syarak. Maknanya taubat ini satu perintah Allah dan juga perintah Rasul. Dalam masa yang sama, taubat ini juga merupakan sifat yang mulia yang dipuji oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Baik, kata muallif rahimahullah ta'ala, ketahui olehmu bahawasanya taubat itu permulaan jalan bagi sekalian yang menjalani akan jalan akhirat, dan anak kunci bagi tuah sekalian murid. Baik, kata dia, taubat ini ialah yang mula-mula ataupun langkah yang mula-mula dilalui oleh orang-orang salih, iaitu orang-orang yang berjalan menuju jalan akhirat, orang-orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala, ya. Kalau orang yang tak beribadah tak masuk tuih dalam perbahasan, ya. Duduk di tepi jalan, duduk di kedai kopi maghrib itu tak masuk lah dalam cerita ni, ya. Itu cerita dia lah. Baik, ini cerita ahli
ibadah. Bila seorang itu memusatkan dirinya untuk semata-mata menjalani jalan Allah, jalan untuk menghampirkan diri dengan Allah Ta'ala, maka yang pertama-tama yang perlu dia buat ialah taubat. Lepas tu kalau kita tengok dalam amalan-amalan tarekat, kalau mana-mana tarekat pun, kalau orang nak masuk tarekat tu, dia mesti yang pertamanya tuan guru tu, syekh tu, dia suruh bertaubat. Kemudian dia suruh, ada setengah-setengah tarekat dia suruh mandi taubat. Itu yang disusun oleh para masyayikh bagi tarekat tu, mengikut kaedah masing-masing. Disuruh mandi taubat, kemudian disuruh solat taubat. Taubat, lepas itu barulah diberikan zikir-zikir yang tertentu untuk diamalkan, ditalqinkan zikir kepada ahli tarekat. Sebab apa? Dalam ilmu tasawuf, perkara hak pertama, setelah kalau kita dah tengok pada kitab yang kedua ataupun bahagian yang kedua dalam kitab ini, dia bicarakan tentang sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dicela oleh syarak. Maka sifat-sifat ini wajib dihindari, wajib dijauhi, wajib dibersihkan daripada jiwa seseorang itu, khususnya orang-orang yang nak menjalani jalan Allah. Bukan kata orang nak khas saja, orang awam macam kita pun kena. Sebab membersihkan diri daripada sifat-sifat mazmumah ini wajib. Takkan hasad dengki halus tu, itulah haram hukumnya. Bila haram, wajib kita jauh. Antara sifat-sifat mazmumah dia hasad, dengki misalnya, apa hukumnya? Haram. Bercakap bohong, hukum dia haram. Mengumpat, hukumnya haram. Mengadu domba, hukumnya haram. Maka benda yang haram wajib dijauhi. Maknanya apabila ada sifat-sifat mazmumah ini dalam diri kita, wajib kita bersihkan daripada diri kita. Cara untuk membersihkan dia, kita dah bincang pada setiap satu bab dalam bahagian kedua. Kita dah kena kenal dulu apa makna, apa dia sifat-sifat tersebut, bagaimana cara untuk mengubati dia. Itu dipanggil kaedah pembersihan jiwa. Poinkat yang pertama, membersihkan daripada sifat-sifat mazmumah, dipanggil takhliyah. Takhliyah ni maknanya kita tanggalkan segala sifat-sifat yang dicela oleh syarak daripada jiwa kita. Selepas itu barulah kita tahliyah, kita hiaskan. Dah sifat mazmumah ni diibaratkan seperti satu kotoran. Maka kalau kita nak pakai badan kita bila berlumuran dengan najis dan kotoran itu, kalau kita pakai baju yang baru ataupun baju yang harga dia mahal ke mana pun, akhirnya akan jadi buruk juga. Akan hilang kecantikan baju itu disebabkan najis yang ada pada badan itu. Maka sebab itu kita bersihkan badan dulu, baru kita pakai baju yang cantik-cantik, baru kita pakai perhiasan yang elok-elok. Demikianlah analogi yang dibuat oleh ulama-ulama tasawuf. Dia bersihkan diri daripada sifat-sifat mazmumah, takhliyah, ditanggalkan semua, kemudian baru dihiaskan dengan sifat-sifat mahmudah. Barulah kita pakai dengan pakaian-pakaian yang dipuji oleh syarak. Setelah kita bersihkan daripada sifat-sifat tersebut, maka langkah yang pertama untuk menghiaskan diri jiwa kita dengan sifat-sifat mahmudah ini ialah taubat. Setelah kita berlumuran dengan dosa yang banyak, kita cuba menghakis segala sifat-sifat mazmumah pada diri kita, kita jauhkan
sifat-sifat mahmudah, ya. Banyak sifat-sifat mahmudah yang disebutkan. Kesemuanya dalam kitab ini disebut ada 10. Itu yang dasar, ya. Banyak lagi selain daripada itu, tapi yang dasarnya, yang asasnya ialah 10 sifat mahmudah yang wajib kita hiaskan jiwa kita. Yang pertama sekali ialah taubat. Pasal bila kita dah taubat ini, dia seolah macam sabun yang nak membersihkan kotoran dosa yang ada pada jiwa kita. Dia seolahnya begitu. Baik, sebab itu dikatakan taubat ini ialah permulaan bagi sekalian yang menjalani akan jalan akhirah, atau di dalam bahasa Arab yang dipanggil as-salikin, orang yang berjalan menuju kepada keredaan Allah ataupun jalan ke arah jalan Allah untuk menghampirkan diri dengan Allah. Dan anak kunci bagi tuah sekalian murid. Yang kedua, dia kata taubat ini anak kunci bagi bertuahnya sekalian murid. Murid itu pun istilah ulama tasawuf. Kalau dalam ilmu tasawuf dan ilmu tariqah, istilahnya murid ini ialah orang yang mula menjalani jalan akhirat, orang yang mula bermujahadah di bawah pimpinan syekh ataupun gurunya, guru mursyid ataupun murabbi, di bawah pimpinannya, maka dia akan menjalani jalan mujahadah. Kemudian gurunya akan memberikan zikir-zikir tertentu untuk pembersihan jiwa dalam tempoh-tempoh yang tertentu. Kemudian dia akan masuk bersuluk kurang Islam. Itu semua apa yang perlu dilakukan oleh murid. Benar-benar kena mujahadah, dia kena menjalankan wirid dan zikir yang dilakukan oleh yang ditalqinkan oleh gurunya. Kemudian dia kena bermuslah, sekiranya ada keperluan muslah, maka disuruh dia bermuslah. Maka ketiga ini ialah yang perlu dibuat oleh seorang yang mula menjalani jalan tariqah ataupun jalan akhirat ini. Maka orang ini dinamakan murid. Murid maknanya orang yang menuntut jalan akhirat. Bila sampai di jalan, sampai kepada destinasi dia, sampai kepada tujuan dia, dinamakan murad. Itu istilahnya, dinamakan murad. Murid, bukan murid sekolah lah. Itu bahasa kita, murid itu makna pelajar sekolah. Murid-murid, pelajar-pelajar. Memang pun jadi istilahnya jadi sesuai. Orang yang mula-mula nak menjalani jalan, yang belum sampai jalan Allah, maka dinamakan murid. Baru duk berlatih nak membersihkan jiwa, baru duk berlatih, duk belajar untuk bermuslah, belajar untuk mengingati Allah, zikrullah, belajar untuk mujahadah hawa nafsunya. Nama dia murid. Macam budak-budak sekolah kan. Mereka mesti menempuh ujian, baru akan sampai pada satu tahap yang akan berjaya. Dinamakan murad ataupun orang yang dipanggil al-wasil ila Allah, orang yang sampai kepada Allah. Baik, jadi anak kunci bagi bertuahnya seorang murid, seorang yang berjalan di jalan akhirat ini. Sekiranya kalau dia tidak melalui proses taubat ini, dia tak akan dapat anak kunci untuk perjalanan yang seterusnya. Kunci untuk sifat-sifat mahmudah yang seterusnya. Dan bahawasanya taubat itu wajib ia dengan bersegera daripada segala dosa. Ini dari sudut hukum. Bila ditanya apakah hukum taubat, hukum dia wajib. Karena wajib kita bersifat dengan sifat-sifat mahmudah. Bukan kata taubat saja, yang lain pun wajib pun. Bukan kata taubat. Sebab ini asas dalam fardu ain bagi setiap muslim. Dalam ilmu tasawuf, jadi asas dia wajib kita menjauhkan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah. Wajib
wajib kita menghiaskan jiwa kita dengan sifat-sifat mahmudah. Ini semua perkara ni wajib. Macam wajib kita kena semayang, wajib bayar zakat kalau ada harta, wajib mengerjakan haji kalau ada kemampuan, wajib berpuasa. Begitu juga dalam ilmu tasawuf, yang wajibnya apa? Ialah menjauhkan diri daripada sifat mazmum dan menghiaskan diri kita dengan sifat mahmudah. Baik, bertaubat daripada segala dosa yang dilakukan hukumnya wajib alal fawr, wajib segera. Maknanya bila kita terjebak dengan dosa, segera kena bertaubat, jangan bertangguh. Ya? Baik, apa kesannya kalau kita menangguhkan taubat kita? Dia akan jadi benda lain pula. Baiklah, jadi wajib wajib bertaubat dengan segera daripada segala dosa. Sekalipun dosa kecil, walaupun dosa kecil, kata ulama, dosa kecil, dosa ni dia ada dua, dosa besar, dosa kecil dan dosa besar. Ya? Dosa kecil ini boleh dihapuskan, yang pertama dengan taubat. Itu satu. Ya? Yang keduanya dihapuskan dengan hasanah, dengan amalan kebaikan yang kita buat. Kan dalam hadis Nabi sebut, wa atbi'is sayyi'atal hasanata al-hasanati tamhuha, wa atbi'il as-sayyi'atil hasanati tamhuha. Dan berikutkanlah segala perbuatan jahat, dosa yang kita buat akan perbuatan yang baik ataupun kebaikan, kebajikan yang dapat menghapuskan tamhuha, yang dapat menghapuskan kejahatan yang kita buat. Jadi kebaikan menghapuskan kejahatan. Maksud as-sayyi'at, kejahatan dalam hadis yang Nabi sebut tadi, ialah dosa-dosa kecil. Itu ittifaq ulama mengatakan perkara-perkara dosa yang kecil boleh dihapuskan dengan amalan kebaikan. Amalan kebaikan, kebajikan yang kita sedekah ke misalnya, dapat menghapuskan kejahatan yang kita buat. Sama ada kejahatan yang kita buat itu secara sengaja ataupun tak sengaja, ataupun yang kita sedar ataupun tak sedar. Ada buat dosa kita buat, kita tahu dosa, tapi dia kata tak payah, dia kata anak, contohnya, ya, tak payah, dia kata cucu, Allah seumur hidup sekali, tu, benar dosa. Jangan sampai kita jatuh ke dalam golongan yang meringan-ringankan dosa, yang menganggap dosa itu ringan. Jangan. Kerana orang yang menganggap dosa ringan itu akan jadi dosa besar. Itu satu. Itu benda yang kita kena ambil perhatian. Baik, yang keduanya, yang pertama tadi dosa kecil boleh dihapuskan dengan pertama taubat. Yang kedua dengan amalan kebaikan kita. Dan yang ketiganya dengan berwudu. Kita berwudu akan menggugurkan dosa-dosa muka kita, dosa tangan kita, dosa kaki kita, dosa yang kita lakukan. Baik. Jadi mana dosa kecil ini ada jalan-jalan yang boleh menghapuskan dosa selain taubat. Adapun dosa besar tidak akan terhapus dosa dengan izin Allah. Sebab taubat itu jalan untuk mendapat keampunan daripada Allah. Kemudian Allah Ta'ala yang berhak untuk memberi keampunan. Jangan kita yakin kata taubat Allah Ta'ala pun terus tahu. Itu bergantung kepada kehendak Allah. Kita kerja kita, Allah Ta'ala suruh taubat, wa tubu ila Allah, Allah Ta'ala suruh kita taubat. Dari sudut perintah Allah, ya wajib kita kena taubat. Tetapi Allah Ta'ala nak menerima taubat kita atau tidak, itu bukan kerja kita. Bukan kerja kita. Itu ialah kehendak Allah. Baik. Jangan kita buat alasan dah tak tahu kata Allah Ta'ala terima,
usah taubat tu yang senang. Yang tu orang baik nama dia. Baik nama dia. Kan? Macam dia ni lah, orang main ngaji. Dia bermula main ngaji. Bila main ngaji, ustaz tu kata, anu tak boleh, ni tak boleh. Dia kata, payah sangat. Dia kata, pasal mengaji terus dia kata, apa? Senang. Jadi orang jahil senang dia kata. Bila dah ada ilmu, jadi orang alim kata, anu tak boleh. Ni tak boleh, nak pergi ikut ilmu tak boleh. Nak pergi ikut ni pun tak boleh. Sangkut banyak, jadi lambat dia kata. Ada satu puak-puak pula, dia kata, lambat. Kan? Ikut cara ulama ni lambat. Kan? Ilmu lagi ada sekatan, tangi ada sekatan, banyak sangat sekatan ni. Langkah buat dia. Langgar sekatan. Tak faham. Itu semua tu orang panggil apa? Liberal. Pakai otak Mu'tazilah. Macam-macam level lah, boleh buat. Dia jadi apa? Dia pakai otak dia. Mu'tazilah ni golongan susah juga. Mu'tazilah ni dia golongan ahlul Islam juga, dia tak keluar dari Islam, tapi dia banyak guna akal. Bila guna akal, maka sebab itu rosak akidah. Cuma tak sampai tingkat kufur lah. Ada sebahagian daripada kumpulan Mu'tazilah lagi yang terkeluar dari Islam. Dia pecah pecahan Mu'tazilah banyak. Ada sebahagian, secara umumnya tidak. Jadi orang yang menggunakan akal dia, secara logik dia, kadang-kadang dia akan melangkaui nas yang terang dalam Quran. Sebab dia terlalu melayat akal dia. Akhirnya dia akan jadi macam Mu'tazilah. Tak ada golongan Mu'tazilah ni. Tetapi mungkin konsep dia tu akan wujud kembali lah. Daripada golongan-golongan tertentu yang secara tidak langsung dia berfikir seperti golongan ni. Dulu ada lah Mu'tazilah. Boleh buat kerajaan, bukan kata ni minta apa waktu itu. Jadi mazhab apa nama, daulah kerajaan. Itu baru dah kembali balik kepada ahli sunnah. Baik, yang kedua ni dosa besar. Dosa besar tidak boleh dihapuskan melainkan dengan taubat. Dengan taubat sahaja. Ini yang kita bincangkan malam ini. Baik, kemudian dia kata wajib kita bertaubat dengan segera. Dia ada dua isu. Yang pertama taubat, yang keduanya kena segera taubat. Baik, sekiranya kita melambat ataupun menangguhkan taubat kita, apa hukumnya pula? Dan melambatkan taubat itu satu dosa yang lain pula, sekalipun berpuluh-puluh tahun. Baik tak? Kita menangguhkan taubat kita. Satu dosa kita buat, kita tangguh. Esok buat dosa lain pula, tangguh. Buat dosa lain pula, jadi bertimbun-timbun. Kita tangguhkan dosa tersebut, dia akan menjadi satu dosa. Menangguhkan dosa merupakan satu dosa. Menangguhkan taubat merupakan satu dosa. Menangguhkan taubat merupakan satu dosa. Maknanya dia akan jadi berganda ada itu. Kita tinggal, kita buat satu dosa, kemudian kita tangguhkan dosa kita, tangguhkan taubat kita daripada dosa, buat dosa lain pula, buat dosa pula sampailah beberapa tahun, sampailah berpuluh-puluh tahun. Jadi dosa. Cuma kata ulama, adakah dosa itu dia akan berganda? Kita buat satu dosa A misalnya kita buat, kita tak segera bertaubat pada dosa itu, kan? Adakah dia akan double di situ? Iaitu satu dosa yang kita buat. Yang keduanya dosa melengahkan taubat. Taubat yang A. Kemudian yang kedua, kita buat dosa pula, dosa B. Kemudian kita tidak bertaubat, kita melengahkan taubatnya. Adakah jadi berganda pula dosa itu? Tidak. Dikira satu. Walaupun banyak dosa yang kita buat, bertahun-tahun ataupun berpuluh-puluh tahun sekalipun, kesemua dosa itu kita lengahkan, dikira kita akan dapat satu dosa sahaja, iaitu dosa melengahkan taubat. Dia tak jadi berganda, setiap itu dosa jadi dua-dua, tidak begitu. Baik. Sekalipun berpuluh-puluh tahun, dikira satu dosa, kerana melengah-lengahkan taubat.
Kemudian katanya bersalahan bagi Mu'tazilah. Di sini ada bawa cerita sikit buat Mu'tazilah. Bersalahan bagi Mu'tazilah yang berkata mereka itu, golongan Mu'tazilah ini, dengan berbilang-bilang dosa melambatkan taubat itu. Dengan berbilang-bilang dosa melambatkan taubat itu dengan sebab panjang masa. Golongan Mu'tazilah berbeza dengan kita ahli sunnah wal jamaah. Kita kalau kita buat satu dosa, dua dosa, tiga dan banyak dosa, kemudian kita lengahkan daripada taubat daripada dosa yang tersebut, cuma kita dianggap dapat satu dosa saja. Dosa melengahkan taubat selain daripada dosa-dosa tadi. Dosa ni ada. Kemudian kita lengahkan taubat pada dosa-dosa ni semua, itu dikira satu. Dia tak kira double ataupun berganda bagi setiap dosa. Tidak. Berbeza dengan golongan Mu'tazilah. Mereka kata golongan Mu'tazilah ini orang yang melakukan dosa kemudian melengahkan taubatnya, melambatkan taubat, maka dosa melengah-lengahkan taubat itu akan bertambah ataupun berganda, akan jadi semakin banyak dengan sebab lamanya masa yang kita ambil untuk bertaubat. Contohnya kita buat satu dosa, hari ini kita tak bertaubat, esok dikira kita dah menangguhkan dosa, menangguhkan taubat, kita dah melambatkan taubat, maka dikira satu dosa dah. Kemudian lusa pula kita tak taubat lagi, kira dua pula. Tulah pula tak taubat ni, kira tiga. Dosa 3 hari, tiap hari itu dikira dosa. Dikira berbilang-bilang mengikut hari dan mengikut masa. Kalau setahun 360 hari, 360 kali dosa kerana melengahkan taubat, dia jadi macam berganda, bertambah. Itu pada pandangan Mu'tazilah. Ikut mazhab ni tak boleh. Banyak dosa. Baik, tetapi berlebih kurang, dia kata, besarnya dosa dengan berlebih kurang panjang masa melambatkan itu. Yang ni besarnya dosa seseorang itu bergantung kepada masa yang diambil untuk taubat semula, ataupun masa dia melengah-lengahkan taubat itu. Besar dia maknanya lagi lama dia tidak bertaubat, lagi lama dia melengahkan taubat, maka lagi besar dosa dia mengikut masa. Itu kata dia. Baik. Dan berhajat ia kepada taubat daripada maksiat melambatkan itu, seperti wajib ia taubat daripada maksiat yang pertama. Kemudian bila kita dah tahu kita melengahkan taubat kita, bermakna di situ ada dua dosa. Yang pertama dosa yang kita buat, satu-satu maksiat yang kita buat dapat dosa, kemudian kita melengahkan taubat daripada maksiat tersebut, jadi dua. Maka adakah wajib kita bertaubat sekaligus? Tidak. Dia kena bertaubat yang pertama daripada dosa maksiat yang kita buat, yang kedua bertaubat daripada perbuatan melengah-lengahkan taubat. Dua kali kena kira. Okey tak? Kemudian jika mengetahui ia akan segala dosanya atas tafsir, iaitu secara terperinci. Tafsir maknanya secara terperinci, satu-satu dia beritahu dosa yang dia buat secara satu persatu. Hari ini aku buat berapa dosa, esok aku buat berapa dosa. Dia tahu begitu. Apa hukumnya? Wajib atasnya taubat daripada semuanya, semua dosa tersebut dengan satu-satu. Kalau seorang itu tahu
dia melakukan dosa secara terperinci. Hari ini dia tahu dia buat 5 perbuatan dosa maksiat, maka wajib dia kena bertaubat dengan 5 kali taubat. Dia buat dosa yang pertama, dosa minum arak, berzina, rasuah, ya, mengumpat, berbohong. 5 dosa dia buat. Dia tahu, maka setiap satu dosa ini dia kena bertaubat secara berasingan. Minta kepada Allah Ta'ala, nanti dia akan beritahu cara dan kaedah taubat. Setiap satunya sebenarnya secara berasingan. Dia tak boleh pukul rata semua. Orang panggil apa? Lamsam. Taubat lamsam tak mahu. Bukan buat kontrak. Buat kontrak tak apa ada lamsam. Tanya ni rumah ni, saya kira lamsam semua. Tak apa. Dia bukan lamsam. Taubat tak boleh lamsam. Kalau tahu satu persatu dosa yang kita buat, maka wajib kena bertaubat setiap satu dosa yang kita lakukan. Barulah melepasi syarat taubat tadi. Okey. Dan tiada memadai oleh satu taubat sahaja. Tidak memadai. Kita ambil 5 ni, kita taubat untuk satu, tak boleh. Guna satu taubat saja. Lamsam, tak boleh, tak sah. Dia mesti setiap satu dosa satu taubat. Kan? Kita boleh bilang kan tuan-tuan, dosa kita hari kita buat. Tak ada siapa pun. Kalau di hari ini, di luar sana ni, kalau kita tengok di luar masjid kita ni, dalam masjid dah selamat. Dalam masjid, dalam surau, dalam majlis ilmu ni tempat paling selamat sekali lah. Harap tak ada lah berlaku dosa dalam masjid ni kan. Mana tahu satu hari nanti esok, satu hari nanti lah ke depan esok, kita tak tahu. Mereka buat fanfare ni, Tok Guru mengajar tadi lagi, orang tisat, kita buat fanfare. Lepas tu sambung balik, 15 minit kan lah. Contoh dia, main menari depan ni kan. Ke depan esok dia menari rap. Tuan-tuan gelap, saya tak tahu kan. Boleh jadi pun, boleh jadi. Kan? Nampak macam lawak dia, tak tahu. Saya nak contoh, mungkin saya ada contoh tuan-tuan. Saya ulang balik lah. Tentang rasa macam lawak kan. Sebenarnya benda ni kan berlaku. Dulu saya belajar di selatan Thailand dulu, di Chenok, satu tempat. Chenok ni dia kawasan orang Islam kita, tapi cakap Siam. Saya duduk mengaji itulah, tapi mengaji bukan dalam bahasa Siam, bahasa Melayu kita lah. Duduk sana tu, tak lama saya duduk Syai tu. Kalau tu saya duduk tadi, dia tupi cuma nak wabit. Nak khatam kitab sikit, duduk situ lah. Syai. Duduk dalam pesto lah, bulan-bulan tu lah. Tapi tak ada cakap Siam. Apa yang 3 mata lah. Apa yang nak bilang, neng song sam si ha ho cik tek kau si. Yang tu tahu. Betul tak? Ada cakap dia. Tu mana? Yang lain saya tak tahu. Yang mana bilang tu nak beli barang. Baik kan? Jadi masa saya duduk di sana, di satu perkampungan tu, di situ ada ni lah, ada madrasah, ada pondok, tempat saya mengaji. Jadi Tok Guru saya ni dia cerita masa mula-mula dia beri Mekah. Dia kata kampung ni tak ada orang alim. Bila tak ada orang alim ni, dia kata memang jahil sungguh-sungguh lah. Masjid ada, memang ada masjid. Cuma tak ada orang alim, dia tak tahu aku akan. Sebab jauh daripada orang lama. Jadi dia balik, orang alim dulu ada. Kemudian dah meninggal, dia balik ganti situ, dia jadi menantu kepada orang alim di situ lah, Tok Guru saya. Dia pun duduklah di situ. Dan apa yang mengejutkan dia kata dia contoh mula-mula balik, dia kata banyak benda bid'ah, khurafat dia bawa teruk kampung ni. Campur aduk habis, kadang-kadang Siam pun ada. Satu ketika dia kata masjid di kampung dia tu, di Korea dia, tempat dia duduk. Masjid itu dia nak kutip di rumah. Nak buat pembesaran masjid lah. Macam masjid kita ni nak pembesar. Dia pun masjid, dia pun besar dia dah. Dia nak pembesar sikit. Jemaah ramai. Jadi dia pun buat macam mana? Sebab tak ada orang alim. Tuan-tuan, kalau di Siam ni, kalau di Wat-Wat, kalau orang nak panggil, orang panggil dengar apa semua, dia akan buat fanfare. Itu Wat Siam. Wat Siam tak apa lah, ikut mereka lah, itu mazhab mereka. Nak buat apa tak apa. Kan? Wat Siam ni,
pergi tengok saja lah. Dua tu kan. Okey. Tak apa lah. Memang budaya dia begitu lah. Kalau dia nak kutip beberapa orang masyarakat Siam ni, dia bantu agama dia kan, macam kita lah. Nak buat pembesaran buat ataupun nak buat tokoh mai ke ikut lah apa pun. Dia akan panggil orang ramai dia buat lah fanfare. Jadi buat fanfare tu di situlah ada orang berniaga lah. Dia ada buat gerai-gerai apa berniaga. Kemudian tuan-tuan tahu dari fanfare ni kan ada kita contohnya dia ada satu gerai tu, kita tembak nak betul ni RM5 dapat dah 50 tembak baik tu kan. Kalau kena dapat dah betul untung juga tu. Dia macam judi lah. Memang judi pun ni pula macam ni pula kan, paling gelap tu masuk kan, pasal lagi dapat pula teddy bear dia pula kan. Cerita dia jadi macam-macam tu, dengan menari dia, dengan konsep apa semua. Jadi orang Siap, orang Melayu Islam kita ni dah sudah orang panggil apa, terkesan dengan budaya tu. Dia pun tak tahu dia fikir macam mana nak buat, nak panggil orang bagi derma masjid ni, buat setiap Siam kan, buat setiap Siam panggil buat menari, buat fanfare, budak-budak main bayang kan. Kemudian buat yang jenis permainan judi tu kan, ada gelang, ada tembok, ada apa semua macam. Dengan ada menari pula yang mendedahkan aurat. Dalam masjid dapat derma banyak. Tempat ni kan, bila buat di masjid ni, dia budaya dia begitu. Bila buat fanfare, jadi orang kampung sebelah-sebelah pun kan main syok fanfare ni. Bukan senang dapat. Jadi pakat bagi dia masuklah aliran wang tu masuk banyak, dan itu boleh jadi sebagai derma untuk masjid. Cara begitu dia buat. Jadi makna hasil masjid tu buat dengan benda haram. Orang dalam masjid dia betul-betul dia balik daripada Mekah, dia kata dia tengok, dia kata macam mana dia nak buat masyarakat susah lah kan. Dia terpaksa ubah dalam tempoh yang agak lama, makan masa dia, dan akhirnya barulah orang kampung menaruh kepercayaan kepada dia. Biasa dia orang luar, dia bukan orang situ, dia cuma menentukan tubuh itu kan? Jadi menentu pada bukan tubuh yang ada di situ. Jadi orang kampung nak bagi kepercayaan itu susah. Dia sebagai buku ni pun dia nak terang susah. Lama-lama akhirnya dia ikut dia. Alhamdulillah benda tu boleh dihapuskan. Itulah bila ada orang alim pada satu tempat, pada satu kawasan ataupun satu kampung, dia akan bagi cahaya Islam, cahaya iman kepada orang kampung tu. Bagi cahaya ilmu, jauh daripada kegelapan jahil, daripada yang ada pada orang setempat gitu kan. Lepas tu kalau ke tempat kita esok ni, ke depan mana kita dah tahu kan, dah tak ada orang alim, esok dia pun tak tahu nak buat macam mana. Kita buat stand ni tu, buat stand baru, dia pun mereka macam-macam cetak tu dah tunggu je kan. Boleh jadi mana tahu tuan-tuan ni masjid kita lah, masjid ni mungkin 50 tahun lagi kita tak ada dah tinggal nak cucu kita lah, nak cucu kita orang alim pun tak ada dah, kuliah pun tak ada dah. Kita nak start masjid, nak buat macam mana, nak buat 2 tingkat kan, tanah sempit nak buat, motor buat 2 tingkat. Kita buat fanfare, panggil apa nama, hati-hati menari apa semua, buat tiket masuk kan. Hati zaman tu apa dia panggil tak tahulah, rap ke rock ke apa tak tahu kan. Zaman 50 tahun lagi mana kita nak tahu kalau tak ada orang alim tu. Boleh jadi benda-benda tu. Itu yang pengalaman yang buku saya cerita masa di sana. Tapi di sana sebab pengaruh Siam, pengaruh masyarakat Siam kuat, itu ada berbeza dengan di kawasan selatan yang lain. Seperti petani di Naratiwat, itu Islam kita masih kuat lagi, budaya dia, dan susah Siam untuk nak masuk budaya dia ke dalam masyarakat. Berbeza dengan di sebelah Cenung, sebelah sempadan kita ni, itu sudah banyak orang Melayu kita dah yang jadi Siam dah. Jadi gitu. Sebab kurangnya alim ulama sana. Baik. Baik, dan jika tiada teringat ia akan tafsir. Jika tiada teringat ia akan tafsir segala dosanya. Maknanya kalau dia tak teringat secara terperinci
dosa yang dia buat. Kalau dia imbau balik dah, kan? Apa dosa aku buat? Tentu kalau kita nak tahu, kita ingat tak ingat, malam sebelum kita tidur, sampai ada contoh kita nak tidur, kita baca Quran dulu, sebelum tidur tu kita flashback balik kehidupan yang kita buat sehari. Mula kita bangkit tidur, apa yang kita buat? Sebenarnya benda tu boleh mengingatkan kita. Itu salah satu cara untuk untuk menguatkan ingatan kita. Atau satu kaedah untuk menguatkan cara macam tu. Bukan kata untuk anak-anak kita saja yang sekolah, kita pun boleh sebenarnya. Baru kita kena latih. Kita flashback, kita tak akan ingat semua. Tapi kita latih, tiap-tiap malam buat itu. Akhirnya kita akan ingat keseluruhan kehidupan 24 jam yang lepas. Apa yang kita buat. Mula kita ingat secara kasar, lepas tu kita akan ingat secara terperinci. Tadi bangkit pukul 6.30 buat apa, masuk wilayah itu, apa dia buat dalam wilayah itu terperinci sangat. Yang tu nanti kemudian cara nak melatih otak kita supaya menguatkan ingatan. Tak payah tuan-tuan beli kismis minda, tak boleh duit. Bukan tak boleh dah, bagus ke kismis minda tu kan. Bagi orang jual kismis minda dia mahu kita pula, mempromosi produk muslim. Dia bagus, kismis ni pun salah satu makanan sunnah. Bukan tak bagi dah kan. Maknanya kalau kata tuan-tuan tak ada duit, contoh dia kan, tak payah dah. Tak ada duit nak beli, tak mampu kan, sebenarnya mahal ni kok tuan-tuan. Bukan sebab kismis biasa, sebab kismis minta tu dia, tuan-tuan kena ingat, kismis yang tuan-tuan beli nampak berminyak tu, nampak berkilat elok ni, besar kan. Tuan-tuan, kismis itu daripada Cina. Tak apa dah, kismis itu telah disalut dengan gula, sebab tu dia rasa dia manis. Kalau kismis asal dia tak manis, dia masa-masa manis. Orang dia satu dengar, dia tahu. Kalau tuan-tuan nak kismis yang asli, yang dia kata kismis minda ni, kismis yang bergula ni, dia tak ada khasiat apa lah. Dia tak ada khasiat, dia bergula, dia lomuk dengan gula. Kismis haluju yang kita ni banyakkan macam tu lah. Banyakkan main daripada negeri Cina, ataupun kalau main daripada negara Arab pun dia akan ambil yang biasa kan? Tapi dia akan salutkan dengan gula supaya rasa manis. Nampak kilat tu kan. Okey, kismis yang betul-betul elok punya ialah kismis minda. Kalau kita buka dia bambu ke tak, kismis hormat dengan dia dah lebih mahal. Kismis tu elok, dia tak akan campur dengan gula, dia asal punya rasa. Yang tu kismis tu bagus untuk minda. Jadi kalau nak beli dah jenis yang itu, tapi mahal sikit harga dia. Ada jual. Di Malaysia kita ni saya tak tahu lah. Kalau di Yaman itu saya bersepi, harga dia pun memang mahal juga. Sekilo tu ada RM20, saya tak ingat. Di sini mahal lagi lah. Sekilo RM40, RM30 ke RM40 gitu lah. Ikut grade dia. Kalau yang yang Cina ni lebih kurang murah je, setengah harga RM20 ke. Murah sangat. Okay, kalau kita tidak mengetahui dosa kita secara terperinci, maka macam mana kita nak bertaubat kepada dosa itu? Maka hendaklah berkata ia, jika ada bagi aku dosa yang tiada aku ketahui akan dia, maka aku taubat daripadanya kepada Allah. Kita kata ni, masa kita bertaubat, ya Allah, ya Tuhanku, aku bertaubat kepadamu ya Allah daripada segala dosa yang aku lakukan. Dosa yang kita tahu, kita sebutlah dosa zina, dosa apa semua yang kita tak tahu, kita beritahu di akhirnya, dan segala dosa yang tidak aku ketahui, dan dosa yang tidak aku ingat di sana, kita sebut semasa bertaubat. Lepas tu dalam doa doa di akhir tahiyat kita baca doa kan? Dalam tahiyat akhir kita baca doa apa? Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Itu doa minta ampun. Allahumma ghfir, ya Allah, itu aku, ampunilah bagi aku. Allahumma ghfir ma qaddamtu, dosa itu dah aku lakukan dahulu. Wa ma akhartu, yang aku lakukan kemudian. Wa ma asrartu, dosa yang aku lakukan secara tersembunyi, rahsia. Wa ma a'lantu, aku dosa yang aku buat secara terang-terangan.
wa ma asraftu, dosa aku buat yang melampaui batas semua. Dan wa ma anta a'lamu bihi minni, yang last sekali, dosa yang aku buat yang hanya engkau saja ketahui, aku tak tahu. Itu makna doa. Doa itu cukup bagus kita baca. Sunat kita baca doa itu selepas daripada tahiyat. Doa yang sunat kita baca, doa yang masuk tu waris daripada Nabi SAW. Baik, itu antara bentuk doa yang baik sekali lah. Kita boleh guna juga di luar sembahyang doa tu. Waktu kita bertaubat pun kita baca doa ni. Mudah-mudahan dosa yang kita buat yang kita tak perasan, yang kita takut ialah kita buat satu dosa yang kita tak tahu kata perbuatan itu merupakan dosa. Yang tu yang kita takut. Kita tak tahu. Kita buat satu benda, satu perkara, satu perbuatan yang kita rasa perbuatan ini boleh buat sebab kejahilan kita. Tapi sebenarnya di sisi Allah Ta'ala ialah itu satu perbuatan dosa. Maka bila kita bertaubat, kalau kita tetap sebut begini, akan dosa yang kita buat, perbuatan yang kita buat yang kita sangka itu harus tapi sebenarnya dosa, akan tidak termasuk dalam senarai taubat kita. Tak masuk. Ayat itu yang kita takut. Kita takut bila sampai di akhirat esok, tiba-tiba ada lagi dosa yang tercicir, yang tidak masuk dalam senarai taubat kita sebab kejahilan kita. Kita buat satu benda, kita buat satu melakukan satu perbuatan, satu perkara yang kita sangka benda itu harus, sebaliknya itu dosa. Bila kita bertaubat, kita tak masukkan secara yang kita sebutkan tadi, iaitu dosa yang aku tidak ketahui, ya Allah, ampunilah dosa yang aku tidak ketahui. Ya, hanya engkau saja mengetahui dosa itu. Mudah-mudahan dosa yang kita buat, yang kita tak sedar tadi ini akan masuk dalam senarai taubat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun. Baik, itu antara nukta penting dalam bab yang kita bincangkan malam ini. Dan bahawasanya diri taubat itu satu ibadat yang dijanjikan akan pahala kerananya. Itu juga yang terakhirnya dia kata apa? Taubat ini satu ibadah, selain daripada satu perintah, selain dia sifat mahmudah, satu perintah Allah, dan yang ketiganya ialah satu ibadah yang Allah Ta'ala janjikan pahala. Makna kalau kita bertaubat itu ibadah, macam kita sembahyang, dia satu ibadah kita buat ikhlas kepada Allah, dapat pahala. Begitu juga taubat, maknanya setiap dosa yang kita buat kita segera taubat, jadi ibadah. Macam kita buat sembahyang sunat, kita puasa sunat, tuan-tuan, kita rajin puasa kan? Kita rajin puasa Isnin Khamis, puasa Arafah kan? Puasa ayam lebih, hari-hari putih. Jadi puasa-puasa sunat kita rajin buat, itu satu ibadah, benda yang mudah. Taubat ini sama juga satu ibadah dan satu perkara yang sangat mudah, lebih mudah daripada lebih mudah daripada berpuasa. Puasa nak kena sepanjang hari, lebih mudah daripada sembahyang 2 rakaat sunat. Hanya kita perlu mengakui dosa kita di hadapan Allah. Lepas sembahyang boleh, waktu bila pun boleh, tapi maknanya sebaiknya dia selepas dosa. Selepas daripada kita melakukan dosa, segera kita bertaubat kepada Allah. Itu yang terbaik. Dia jadi ibadah yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala akan pahala dia. Baik. Adapun hilang siksa kemudian daripada taubat, maka iaitu diserahkan kepada Allah Ta'ala. Kemudian siksaan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala janjikan di hari akhirat akibat daripada perbuatan dosa yang kita buat di dunia, ya. Setelah kita bertaubat kepada Allah, maka urusan itu diserahkan kepada Allah. Kita hanya tugas kita taubat saja. Urusan Allah Ta'ala nak mengampunkan kita ataupun nak membebaskan kita daripada siksaan neraka bukan kerja kita. Kita tak tahu. Kalau kita dah tahu, buat. Kalau confirm, tak buat. Kalau kita tahu taubatnya Allah Ta'ala tak terima, kan? Yang besar sekali tuan-tuan, nanti dalam
dalam bab itu ada ialah husnuzan ma'allah, iaitu kita berbaik sangka dengan Allah. Yang ni yang paling besar. Ini antara orang panggil apa? Ibu amalan hati. Ibu amalan hati. Antara ibu amalan hati ialah kita berbaik sangka dengan Allah. Jangan ada terlintas di dalam hati kita ni satu perasaan kata Allah Ta'ala tak apa aku, tak apa dah, tak ada. Berbaik sangka itulah yang paling penting sekali. Kerana berbaik sangka itu dia menjadi satu faktor untuk kita segera bertaubat. Untuk kita yakin bahawa taubat kita akan diterima oleh Allah. Berbaik sangka dengan Allah. Ada orang yang dia panggil pasrah. Dalam bahasanya panggil pasrah. Tak ada, tak terima taubat. Ada tak taubat. Sebenarnya dia tertipu dengan hasutan syaitan. Yang itu yang kita takut. Baiklah. Jadi saya rasa cukup dulu sekadar itu pada malam ini. Kita ada satu malam esok, insyaAllah kita akan sambung perbincangan kita dalam bab ini pada malam esok. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ويقينا صادقا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحسن ختامنا أجمعين وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.